Seterusnya pada Tuan Haji Lokman, yang ni kalau kita tengok ya, macam mana Coach Nur Lokman ni, dia banyak, dia dah lama terbabit dalam usahawan ya. Hari ni rugi kalau kita tak tanya soalan-soalan kepada dia. Tapi sebelum Coach sebenarnya nak bagi soalan ni, kalau boleh Coach bawa contoh-contoh di kalangan para sahabat ya, yang boleh memotivasikan kita pada hari ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi terkejut sebenarnya, tiba-tiba saya kena mula-mula kan. Jadi kita guna bahasa pendek sikit bagi orang lain. Sebab duduk orang hebat-hebat sebelah-sebelah ni gerung juga mula bagi orang lain dulu. Lebih panjang. Jadi sesi kedua ni saya kena panjang sikit tengok kan. Alhamdulillah. Pertamanya adalah kalau tengok dekat situ, saya ni Haji tulis kat situ Presiden Social Response dan juga Presiden kepada Split Office 99 dan juga YDP ASEAN Chamber dan Selangor. Ada 3 pangkat dekat sini. Bersama ada Social Biz Point, majalah Social Biz Point lah. Dan ada beberapa saya dekat sini teman AI Kenton, terima kasih bersama dengan kita. Dan yang muka paling depan Haji Hashim lah. Dah 2019 sudah bersama dengan kita muka depan. Ini majalah tahun lepas. Muka saya sendiri sudah dapat award Social Entrepreneurship dekat Malaysia. Dan majalah ini adalah majalah Social Enterprise. Social Enterprise ni perkataan dia dalam bahasa asal kita adalah program wakaf korporat. Saya adalah murid kepada Tan Sri Muhammad Ali Hashim arwah, dan jawatan terakhir saya dekat Johor Corporation adalah CEO dan pengarah urusan anak syarikat Johor Corporation. Jadi kalah semalam tak kena mengena dengan saya, tak ada masalah. Dan walaupun kereta saya pergi Johor, orang kata datang KL hari ni, datang pergi Johor, orang tengok dia macam kan. Saya baca bawa kereta lama tadi. Itu lama dekat Johor. Dan kedua adalah Split Office 99, brand yang saya buat 4 tahun lepas. Selepas saya keluar dari Johor Corporation, kita perkenalkan brand baru Split Office 99. Dan alhamdulillah tahun keempat kita baru dapat pengesahan bahawa syarikat kami menang untuk 100 SME Fast Moving Company dekat Malaysia. Akan bina pada bulan 12, 17 bulan nanti. So dalam masa 4 tahun kita comeback balik. Yang ketiga adalah YDP ASEAN Chamber di Selangor. Saya adalah YDP ASEAN Chamber di Selangor. Selepas saya balik bertapa dekat kampung Terengganu saya 2016-2017. Dan bila saya tulis ini 2020 ke Asia ni pada tahun 2019, sebelum jadi YDP. Bila datang ke dekat Selangor, terus Presiden tahu saya dekat Selangor, dia kata terus dia dekat Selangor sekarang. Pak saya mau pindah Selangor tu. Kalau gitu you kena jadi YDP di Selangor. Jadi terpaksa lah, kena paksa kita ambil tanggungjawab. So 3 jawatan yang dekat situ adalah 3 perkara yang berbeza, yang tajuknya sangat sesuai dengan ukhuwah. Untuk makluman sahabat sekalian, saya juga seronok berjumpa balik dengan geng-geng Aizah Usman ni kan. Semangat dia macam, sebab saya adalah platinum tahun 2014 platinum punya tu. Masa tu title semua tak wujud lagi, platinum yang paling tinggi, paling mahal waktu tu. So saya graduate 2014 dan masih lagi bersama lagi gitu-gitu kat belakang-belakang, tak masuk lah title kan, sebab kita duduk sekejap dan dunia lain. Jadi tentang guru saya pesan, dia kata kalau kita nak pergi laju, kita pergi sorak. Kalau kita nak pergi jauh, bina pasukan. Kalau nak pergi laju, bawa speedboat. Kalau nak pergi jauh, bina kapal. Jadi alhamdulillah saya dekat Johor Corporation pernah, saya adalah CEO paling muda dekat Johor Corporation. Umur saya 32 tahun. Saya dah pun dinobatkan sebagai CEO dari dua pemegang saham anak saya dekat Johor Corporation, dan saya pegang saham 25% seawal usia 32 tahun. Dan rekod tu sampai sekarang belum ada orang pecah lagi sehingga sekarang. Dan saya bukan orang Johor. Jadi disclaimer, saya bukan orang Johor. Saya orang dengan jadi CEO anak saya kat di Johor. Dan saya pernah berhujung jawatan saya kat Johor Corporation, company yang saya tubuhkan sehingga tahun 2015. Employee saya bawah syarikat ada 350 orang. Yang saya mulakan bisnes tu pada tahun 2000. Dari masa 7 tahun kita boleh bina satu empire yang besar, satu jenama yang besar dekat Johor Corp, sehinggalah sepatutnya syarikat saya dijadikan syarikat IPO pada tahun 2018. Tetapi saya keluar 2015 dan syarikat itu masih kekal dekat sana. Saya jual semua saham. Dan pengalaman itulah
2018 patutnya dah jadi IPO dan lulus dekat dari Johor pada waktu itu. So pasukan yang kita bina daripada saya 5 orang pertama saya sehingga saya ada 350 orang pekerja pada penghujung masyarakat ke masyarakat sikit. Dan saya keluar, saya bina balik semula sekarang. Jadi live untuk bina balik. Jadi saya seronok bila panel bagi tahu tadi tentang seronok apabila dia kata macam mana nak manage manusia. Yang paling susah nak manage adalah manusia. Betul. Sebab manusia ni dia manusia. Sebab dia manusia. Dia bukan mesin, dia bukan komputer, dia bukan robot. Dia manusia. Jadi kalau sebab tu apa buku kata saya tadi, ramai kita nak mengubah manusia. Sedangkan tidak ada manusia kat muka bumi yang boleh mengubah manusia. Jadi kita buat begituan sebenarnya. Kerana sesiapa yang rasa dia nak ubah staff dia rasa nak ubah pekerja dia, itu kerja Tuhan. So cakap diri dia jadi Tuhan. Nak cuba ubah orang. Sebab apa orang ni, Nabi kata dalam diri manusia ni ada sebetul daging. Kalau baik daging itu baik keseluruhan badan dia. Kalau buruk seketul daging itu buruk keseluruhan tubuh. Dan daging itulah hati. Dan hati itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada manusia yang boleh tarik hati manusia. Tidak ada manusia yang boleh jadikan kita suka pada dia atau benci pada kita. Semua itu Allah SWT punya. Jadi kalau manusia sibuk nak ubah staff dia buat pergi Tuhan. Kalau orang yang cuba ubah pekerja dia lebih baik, dia buat pergi Tuhan. Kenapa kerja kita? Kerja kita manusia. Kenapa saya cakap gini? Sebab pada tahun 2012 syarikat saya rugi 4.5 juta. Masa saya jadi CEO dekat Johor Corporation. Nama saya, kalau orang kenal nama saya, kenal nama saya. Sangat famous apa KL. Famous sebab apa? Sebab rugi 4.5 juta dan saya masuk kes mahkamah selama 3 bulan. Saya dikeluarkan, dipecat dari company sendiri. Company itu saya yang tubuhkan. Nama itu nama saya yang beri. Staff semua saya yang ambil. Dasar saya kena pecat daripada syarikat saya punya sendiri. Dan Allah nak tunjuk pada kita. Itu adalah turning point 2012. Itulah saya masuk kelas Raja Osman pada tahun 2012 kan, so saya dari segi pengalaman cabaran yang disebutkan kita cabaran dan juga macam mana solution. Cabaran ini datang daripada orang, solution sebenarnya datang daripada Allah SWT. Itu paling penting. Sebab itu saya kata daripada perjalanan dulu saya pernah buat satu upaya yang besar dan sekarang kita bina balik dalam masa fast track. Lepas tu kata dalam 4 tahun kita boleh buat balik untuk fast moving company, 100 SME fast moving company dekat Malaysia dalam masa 4 tahun. Dan kena ingat balik 4 tahun saya bermula tu, waktu tu ada surat bankrupt tahun 2017. Tahun 2015 saya resign, saya buat macam-macam, jatuh. 2016 saya adalah CEO pertama pada Datuk Faridah Hanim Harun. Kau pernah beritahu hadir Datuk Faridah Hanim Harun? Iwan ni? Itu saya CEO pertama kepada Datuk Faridah Hanim Harun sebelum dapat Datuk ni. Dan majalah pertama edisi kita muka Ibu Ani. Saya orang yang menghidupkan company yang pilih pejabat tu dekat situ Setimbangan tu. Sehingga sekarang masih pejabat lain situ. Dan sehingga sekarang kami masih lagi berkolaborasi. Saya nak cerita tentang cabaran dan juga macam mana outcome kita bersesat. Sebenarnya kita boleh belajar daripada orang. Sebab itulah saya suka berkali buat program data sharing. Sebab apa? Sebab kita boleh belajar daripada kebodohan orang lain. Kan? Kalau kita nak cuba buat dan kita akan cuba jadi bodoh dulu. Lagu dinding dan kita akan faham. Sebenarnya satu step yang paling baik adalah jumpa orang yang pernah langgar dinding, orang yang pernah jadi bodoh, orang pernah bayar cukai kebodohan dalam hidup dia sangat besar dan belajar daripada dia macam nak buat. Kan? Macam mana sebut tadi ni pengalaman dah banyak dia buat dan of course saya rasa banyak perjalanan dia lalu dan kesakitan dia lalu. Banyak paru-paru luka dalam hidup dia sebenarnya. Yang dia tak cerita pada orang, yang disimpan. Kalau tanya betul-betul pada baru dia kata orang cerita. Kalau tak tanya, nampak macam hebat, dia tak tahu luka kat dalam banyak. Kan? Jadi saya cari tentang tu, ukuah antara benda bila saya turning point keluar. Kenapa saya berhenti dan buat jadi coach. Saya dah certified coach business. Dan saya suka coaching orang, bukan hanya untuk business, tetapi saya coaching life for the life coach sebenarnya. Saya bukan nak jadi coach. Sekarang ni saya ada 30 syarikat. Saya ada 30 unit. Maaf, syarikat dah dalam 10 Sembilan Berhad. Dengan buka lagi 20 Sembilan Berhad baru lagi untuk jadikan 30 Sembilan Berhad dalam kumpulan.
Kenapa banyak sangat? Tak, saya nak buka 99 syarikat. Kenapa? Guru saya ada 360 syarikat. Pasti Muhammad Ali Hashim, dia manage 360 syarikat dalam kumpulan. Itu saya salah seorang syarikat CEO dalam kumpulan dia. Dan saya dididik dalam corporate organisation. Saya chairman saya adalah KFC Malaysia pada waktu itu. Dan CEO KFC guide saya. Dia guide saya, semua guide saya. Sebab itulah sekarang ni saya banyak buat program wakaf corporate. Dan saya dengan lagi memang kami sangat setuju sangat. Untuk orang bisnes jadi hebat, Nabi kata buat satu perkara dapat dua perkara. Ini yang saya banyak buat. Kenapa majalah ini nama dia majalah sosial? Sebab dalam bisnes ini, dalam hidup kita perlukan 5 modal bisnes. Modal pertama, diri kita kena betul. Diri kita kena betul. Niat kita kena betul. Kedua adalah kita kena ada ilmu. Modal ilmu. Ilmu kena belajar sentiasa, mungkin dengan kawan. Ketiga adalah pengalaman. Inilah yang mahal. Mau berkuli dengan orang, kena silap kawan, kena tipu kawan, jatuh. Yang tak bangun balik pengalaman. Yang keempat adalah modal sosial. Inilah wujudnya majalah Social Biz Point, iaitu kita nak kumpulkan orang-orang yang baik-baik, orang-orang yang hebat-hebat duduk dalam satu tempat, berkongsi susah hidup dia, supaya orang lain dapat belajar. Yang mana muda baru nak masuk dalam dunia, jangan sombong. Saya pun sombong. Tahun 2012, tahun 2011, waktu saya untung 2 juta setahun. Waktu itu, dekat Johor. Tak ada orang buat. Saya umur 30 tahun. Saya buat untung 2 juta setahun. Untung, bukan jualan. On that time. Zaman dulu, belakang kadang-kadang. Kan? Kalau orang cakap, sekali itu boleh tak kata jatuh. Masa tu, orang Johor buat kemin. Buat kemin, negara motor, buat kemin, dia keluarkan satu buku. Dia cari buku Datuk buat kemin. Buat kemin adalah pemilik mutiara motor. Mutiara motor dari Johor tu. Dia keluar buku waktu tu, tak jatuh, tak berjaya. Dua program macam ni lah, dia bilang. Semua CEO-CEO dalam Johor yang sukses dulu kat depan, dia dekat atas pentas, bentang buku dia, tak jatuh, tak berjaya. Tak jatuh, tak berjaya. Bukan kata dia baru berjaya. So saya bangun kat belakang, saya tanya dia, Datuk, boleh tak saya tanya soalan? Boleh ke? Boleh tak kalau kita buat supaya tak jatuh untuk kita berjaya? Boleh tak? Boleh tak kalau kita berjaya tanpa kita perlu jatuh? Yang biasa Datuk tak jawab tu, dia tahu. Dan tahun depan saya rugi 4.5 juta. Betul? Lu jangan belagak dengan hidup. Satu benda. Dan sebenarnya saya mencari jawapan tu. Saya tanya Datuk tu, sebenarnya saya mencari jawapan, bukan sebab kita belagak. Dan saya jumpa jawapan ni. Apabila kita jatuh, kan kita jumpa jawapan. Sebenarnya ada jawapan dia, naik tanpa jatuh. Naik tanpa jatuh. Ada jawapan dia sebenarnya. Memang ada jawapan dia. Tapi kita dah jatuh ke tiagak, dah jatuh ke kepala, dah turun sangat, baru jumpa jawapan tu. Jadi Allah bagi kita kelebihan itu untuk share pada orang lain. Supaya jangan cuba untuk jatuh macam mana orang jatuh. Sakit tau. Sakit. Sakit. Jatuh ni sakit. Orang fikir jatuh biasa tak apa. Dah lah jatuh daripada seorang yang ada driver, kan? Anak isteri pergi sekolah pun driver ada. Tiba-tiba dapat sebab bankrupt. Isteri pun tinggalkan dengan anak-anak semua tinggalkan sebatan ke. Dan untuk bangkit semula dengan sebab bankrupt. Itu pengalaman yang kata tak ramai orang lain. Tapi ada orang lain. Saya tu cerita ni cuma saya bukan banyak orang pun orang lain tu pada saya. Tapi saya nak bagi tahu tentang pengalaman. Saya suka dengan lagi buat program macam ni, gathering. Sebab itulah kita nak buat ukhuwah. Sebab itulah majalah Social Biz Point adalah majalah yang kita gabungkan orang-orang yang hebat-hebat untuk sama-sama duduk untuk saling mengangkat, saling membantu sesama. Sebab kita ni tidak punya apa-apa. Kalau kita orang pinjamkan kita dengan kekayaan sekarang, berapa lama? Allah pinjamkan kita dengan suami yang handsome, berapa lama soalannya? Allah pinjamkan kita isteri yang cantik, cantik dia, berapa lama? Kan tak dia ambil uang, dia ambil nyawa, dia mati terus. Dia pinjamkan anak kita berapa lama? So itu soalan yang kita kena tanya. Kadang-kadang kita mencari apa. Sebab tu saya patah balik, apabila kita nak structure company, nak structure orang, structure diri kita, soalan dia adalah big why. Kena ada big why dan grand why. Sebab itulah vision kita wujud. Vision ni bukan hanya untuk company, untuk personal kita. Kenapa kita hidup hari ini? Kenapa Allah panjangkan umur kita hari ini? Sebab ada mission yang belum lagi kita habiskan. Sebab itu saya seronok dengar berkata sharing tadi tentang vision. Ramai saya pergi dekat mana-mana company yang saya dukung untuk coaching. Saya memang tahu ada advertisement untuk coaching company, seriously. Sebab orang cari saya dah coach ni. Bila saya tengok, saya kena coach, saya coach. Saya tak pernah buat advertisement. Perkara pertama, dalam 70% usahawan kita, kita tak tahu kenapa dia buat bisnes.
Sebab dia tak tahu big why, grand why dia. Sebab tu dia jadikan dia bila jatuh, dia tak ada bangun. Bila ada problem, dia tak ada pergi, dan dia sebenarnya tak dapat bantuan daripada Allah SWT. Lepas tu saya kata ada betul untuk naik, tapi tak jatuh. Tapi sesi tak cukup, nak cukup. Kena sesi lain. Ringkaskan sikit. Okey, sikit saya bagi teaser dia. Dalam banyak-banyak yang saya sharing, dalam kumpulan kami, saya gunakan ilmu Abdul Rahman bin Auf. Kaiti, tuan-tuan, perempuan banyak baca segala nama tentang Abdul Rahman bin Auf. Abdul Rahman bin Auf tu, dia bankrupt pada umur 40 tahun. Ayat dia bankrupt. Sama saya bankrupt pada umur 40 tahun. Satu, dia story tu sangat best. Dan dia bangkit dari billionaire yang paling kaya, paling hebat dalam masa 10 tahun. Kenapa 10 tahun? Dia punya mission, roadmap dia sangat jelas. Tahun pertama dia bankrupt tu, dia pindah ke Kota Madinah. Apa dia buat? Dan 10 tahun selepas tu, dia menjadi billionaire paling kaya. Wak Imam mengalahkan Sa'ad yang pada mulanya dia datang ke Kota Madinah. Sa'ad tu nak bagi separuh harta dia pada dia supaya dia tidak miskin. Dia tak bayar. Semua Allah memberkati atas rezeki yang kau ada. Aku mula dengan apa yang aku ada. So, itu roadmap Abdul Rahman bin Auf. Apa roadmap Abdul Rahman bin Auf 10 tahun menjadi jutawan billionaire yang tidak terlawan sehingga sekarang. Dan dia tak pernah jatuh selepas itu sebenarnya. Cerita sehingga sekarang masih kekal sebagai orang yang sangat hebat. Kenapa? Sebab dia meletakkan rezeki Allah yang punya. Dan macam mana nak bangkitkan rezeki banyak? Memberi. Kita bagi satu, Allah ganti 10. Kita bagi satu, Allah gantikan 700. Itulah perkara yang paling simple sebenarnya. Dan kalau tuan-tuan perasan ada satu coach saya, nama dia Hafiz Hugh, yang TDC Holding. Dia tak masuk coaching mana-mana, tapi coaching saya program 2018. Waktu pandemik itu hari, dia derma untuk COVID 10 juta. Waktu itu orang susah, dia derma 10 juta. Daripada orang yang betul-betul tak ada apa-apa. Sebab dia betul-betul amalkan konsep memberi. Dia faham betul-betul memberi. Sebenarnya ada konsep dia memberi. Dan 3 perkara yang ilmu yang kena amal daripada ayat Al-Quran. Untuk bisnes yang naik tidak akan jatuh. Pertama, solat. Kedua, baca Al-Quran. Yang ketiga adalah sedekah jariah. 3 perkara. Dan itu je rahsia. Bukan rahsia sebenarnya, itulah benda yang paling besar. Tapi ramai orang, dia tahu tetapi dia tak faham. Kalau dia faham pun dia buat. Kalau dia buat pun dia tak mendalami sebenarnya jadi macam mana. Sehinggalah Allah mencuba dia, Allah balik dia, dan dia akan faham sedalam-dalamnya kefahaman itu. Apabila kita dapat kefahaman itu, bersyukurlah. Sebab orang yang dapat kefahaman itu, dia hanya dia dapat rasai, dan dia akan rasai sesuatu benda yang sangat berbeza daripada yang lain. Dan saya percaya semua sahabat-sahabat dekat sini banyak diuji oleh Allah SWT. Lagi tinggi ujian kita, Allah sayang kita lebih. Dan pasti Allah akan bagi lebih lagi. Jadi orang kurang ujian, jangan minta. Tetapi pastikan impian letak vision kita lebih besar. Sebab lebih tinggi vision kita, lebih banyak Allah akan uji kita. Ujian itulah menunjukkan bahawa kita tergolong di kalangan orang-orang yang terpilih. Dan bersyukurlah bagi kita dipilih untuk diuji. Sebab dunia ini bukan untuk tempat senang lenang. Dunia ini adalah tempat untuk ujian. Terima kasih. Terima kasih Coach. Satu kongsian yang menarik. Alhamdulillah kita didatangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan ahli panel yang hebat-hebat. Jadi cuma dia orang tak cukup masa. Kalau diberi masa lagi, insya-Allah yang hebat lagi akan keluar. Jadi untuk yang hebat tu tak keluar, jadi nak keluar, jadi saya bukakan soalan. Kalau ada apa-apa yang kita rasa nak tanya, inilah peluang dia. Kalau boleh dalam 3 soalan lah. Ada? Semua jelas? Jelas, tak ada soalan? Bagus, baik. Tak dengar soalan tadi. Okay, Assalamualaikum Coach. Saya Kak Zah dari Perusahaan Limek. Okay, saya nak tanya Coach, ada buat tak macam training untuk agent stokis ke ataupun training untuk staff-staff? Sebab bagi saya, apa yang penyampaian Coach hari ni memang kena tepat pada masa orang usahawan macam kita ni sebenarnya
depan semua tunjuk okey, tapi belakang tu putih tu Allah yang tahu. Gitu contohnya. Depan soalan kejap. Terima kasih Kajak. Sebenarnya saya baru balik daripada Langkawi 2 hari lepas. Kedah dengan Kedah. Baru balik dari Kedah. Semalam dekat Terengganu, jadi dekat sini. Jadi Allah berikan kekuatan untuk bergerak dan saya driving. Saya pergi ke Kedah tu sebenarnya jumpa dengan tim sebab dalam setahun saya coaching dengan satu doktor. Saya banyak coaching untuk profesional. Doktor, lawyer, farmasis, klinik-klinik. Banyak kan profesional yang saya coach dia orang. Adalah yang founder-founder yang saya coach banyak. Mungkin sebab saya banyak buat hidup, sebab saya pun tengah buat PhD dalam social entrepreneurship, tengah buat PhD. Soalan berkenaan dengan staff tu memang buat dan ayat ni buat dan tak buat. Pertama buat tu sebab saya pun membuat khas untuk coaching yang mana saya buat daripada vision, mission, values yang kita tanam kepada company tu. Biasanya saya akan pergi pada company tu untuk sampaikan vision, mission dan values tu kepada semua staff. Dari sebab dekat Kedah tu saya datang ke Yan untuk dengan semua staff tu. Sebab ramai tak semua founder ataupun pemilik bisnes tu dia faham tentang mission dia, tetapi dia nak delivery kepada staff dia tak faham, dia tak sampai kadang-kadang. So saya jadi orang sebab saya yang coaching untuk keluarkan vision values. Jadi kita faham apa founder tu nak hidup dia. Yang paling penting adalah values. Kalau tuan-tuan nak buka company, tuan-tuan pergi jauh. Sebab saya dah lebih korporat. Saya akan buat untuk pergi ke InsyaAllah 6 tahun lagi kita akan pergi pada IPO. Berusaha balik semula sebab dulu perjalanan separuh jalan. Kita sambung balik. Itu cerita lain kan. Dia kena values tu jelas. Dia bukan hanya vision. Itu adalah statement. Vision tu macam kita syahadat. Vision macam syahadat. Mission tu lebih berjelasan. Values tu paling penting. Values dalam Islam macam rukun iman, rukun Islam. Yang memahamkan kita tentang Islam adalah rukun iman, rukun Islam. Sama dekat bisnes, kita kena tanamkan dekat staff tu adalah values yang kita tanam dekat company. Apakah values yang kita letak? Dia dua benda. Satu value, kedua adalah share value. Value ni adalah USP, apa kelebihan kita, perbezaan kita. Value. Dan kedua adalah values yang kita nak tanam. Values itulah yang kita kena bawa daripada founder ni kepada setiap orang yang masuk bawa value yang sama, masuk berkeluar value yang sama sehingga berapa lama? Paling kurang values ini dibentuk 5 tahun untuk menjadikan values ini betul-betul wujud dekat satu-satu company dan satu-satu brand yang wujud kat sini 5 tahun. Kita kena tanam daripada hari pertama brand ini dikenalkan, 5 tahun selepas itu kita bawa hari-hari, tegur staff hari-hari. Kalau nak tegur staff, tegur based on value kita. Contoh, macam kita ada value kami adalah trust value, TRUST. Trust ni kenapa trust? Sebab kita tak nak jadi orang munafik. Bila kita buat servis ni, kita tak nak orang munafik, kita nak jadi munafik. Dia sebut, kenapa trust? Sebab tak nak jadi munafik. Dan munafik ni bercakap bohong, bila bagi tanggungjawab, tak ikut tanggungjawab, bila bagi amanah, dia pecah amanah. So trust ni yang pertama, yang pertama adalah teknologi. Saya punya values yang pertama adalah teknologi. Sebab tu dalam waktu PKP, orang semua jatuh bisnes, kita naik steady, kita naik. Sebab kita letak values kita, pertama adalah teknologi. So bila kita first day, kita interview staff, yang pertama kita tanya dia berkenaan dengan teknologi. How good dengan teknologi? Bila jawapan tu okey, mana staff ni sesuai dengan values kita. Dan semua dengan value lain. Barulah kita ambil orang tu based on values kita. Bukan sebab kita suka pada dia, bukan sebab handsome ke cantik, bukan segi PA dia tinggi, bukan. Sebab values dia sama dengan values company. Values tu sama dengan kita. Dan apabila dia duduk dengan kita 3 bulan probation period, sebenarnya kita orang punya praktis 3 hari pertama dulu. Sebab interview 3 hari pertama tu physical interview. Dalam 3 hari pertama tu kita tengok values yang dibawa sama tak dengan company. Kalau hari ke-7 kita tengok memang values dia terlaut, dan tak payah sambung dia. Kalau 3 hari dah stop lah, cari orang lain. Dan kalau okey, kita bawa kepada 3 bulan. Probation period ni 3 bulan. Bila 3 bulan, kita tengok dia adakah dia values yang company tu dia sama dalam diri dia. Dia bawa dan dia implement, dan dia tunjuk. Kalau ada, saya confirmkan dia. Dan orang ini akan jadi senior dalam company kita untuk develop orang baru. Dan bila orang lain buat salah, orang lama akan tegur based on value yang kita tanam. Sebab itulah kita pergi corporate mana-mana, kita nampak values tu berlaku. Sebab dia berlaku secara tak sengaja yang ditanam kepada setiap pekerja. Dan bila kita tegur pekerja kita, staff kita, tegur dia based on values company. KPI itu wujud daripada values. Bukan KPI itu wujud berasing daripada values.
Dia KPI yang wujud daripada company, datang daripada values yang kita tanam. Values sudah menjadi KPI kita keluar. Dan ramai orang sini sibuk dia push on KPI, tapi values orang tu tak tengok. Sebab kita hidup kat dunia ni, ada dua benda, satu fizikal, satu rohani, satu jasmani. Kan? Jasmani makanan lain, rohani makanan dia lain, sama besar. KPI itu sudah lain, dalaman dia adalah values. Dalaman tu adalah values. So, yang nak tanam dekat staff itu adalah values kita pun. Tanam sepaham-paham daripada dia dan tegur dia based on values. Dan company itu akan pergi selepas 5 tahun. InsyaAllah company itu akan bawa satu values corporate yang bagi saya dia boleh pergi sana, boleh pergi jauh. Dia boleh fly lebih selepas 5 tahun. Kalau tanya berapa lama nak didik staff? 5 tahun. 5 tahun nak bawa values. Kita orang baru tahun keempat. Tahun depan masuk tahun kelima. Alhamdulillah kita dalam grup sekarang ni daripada saya mula dengan surat background, tahun ketiga kita dah clear semua, dah situs skrip dah clear. Kita bermula dengan kosong, dengan tidak ada pinjaman. Jadi kita ada tuan tanya berkenaan geran-geran. Saya memang coach consultant mau marah, saya coach untuk scan, saya coach untuk Asmi Bank, saya coach untuk banyak agensi kerajaan. Saya mengajar orang tentang geran-geran. Mereka sebut tentang geran, saya sebut satu geran yang ada dekat Malaysia ni dan kita boleh facilitate untuk didapat. Tetapi kami sendiri, kita tak pernah ambil. Dah 3-4 tahun lepas, kita ambil. Kita ajar terjadi ilmu Abdul Rahman bin Auf. Jadi bangsa memberi, bukan bangsa meminta. Kalau nak meminta, pastikan kita dah layak. Saya ada orang usahawan lepas 3 tahun, bila bisnes kita okey, audited kita ada 3 tahun, kita prove that bisnes kita okey, kita development team kita okey dan minta dari government. Government kita bagi soal. Saya ada beberapa kopi saya yang tahun ni baru dapat 800,000 mesin, macam-macam dia dapat. After 3 years, dia betulkan company ni. Saya tak pernah hajar masuk-masuk bisnes pun tak berat. Itu orang aku tak pernah minta. Sebab jangan jadi bangsa meminta. Tetapi bila kita nak expand business, use other people money. Starting business with our own money. Expand business use other people's money. Itu konsep dia. Jadi soalan tadi, bagi saya tak buat training, pilih haji buat training kat sini. Jadi saya sokong dia. Sebab saya tak ada masa sangat nak buat training. Sebab saya lebih bercoaching kepada kerohanian syarikat tu. Pastikan bisnes kita ada roh dia. Jangan jadi bisnes yang tidak ada roh. Buat bisnes macam zombie. Nampak kaya, nampak hebat tetapi kosong dalam. Jangan macam manusia nampak kaya, nampak hebat tapi dalam jiwa dia kosong. Sayang. Itu umat Nabi yang sangat hebat. Pastikan jiwa kita dengan fizikal kita parallel. Kalau di luar nampak hebat, pastikan di dalam kita hebat. Inilah konsep Abdul Rahman bin Auf buat. Macam mana nak jadi hebat? Banyakkan sedekah. Sedekah itu menghilangkan kita riak kita. Lebih banyak sedekah sebab kita makin kaya. Itu bicara dia. Yang kita buat. Sebab itu bila disebut terus nak jemput datang. Saya baru kembali dekat Kedah. Balik. Baru dekat Kedah ni meeting tak habis, saya datang. Sebab apa? Saya tak akan tolak kalau kawan-kawan ajak untuk sharing, untuk berkongsi ilmu. Sebab Allah pinjamkan ilmu kita, tak tahu sampai bila. Mungkin hari ni dah hari last saya hidup. Kalau saya tak share hari ni, Allah tanya saya besok yang kubur, kau guna apa untuk ilmu yang kau ada? Nak jawab apa? Sebab tu saya pesan sama semua orang. Tuan-tuan, ilmu banyak dekat sini. Pastikan kita gunakan ilmu kita untuk kebaikan, untuk bantu orang. Jangan jadi orang yang kosong hidup dia, kaya tetapi dia tak membantu umat, kaya tapi tak bantu orang lain, kaya tapi tak memberi bantuan kepada orang. Mau mati dia jawab apa? Dia mati dia jawab apa? Saya syukur saya banyak kali sepatutnya mati tapi hidup kali. Saya suka cerita Abdul Rahman bin Auf, masih cerita Abdul Rahman bin Auf. Sebab tu parut saya banyak, parut ni patut mati dah lama, accident seberapa kali. Patut accident mati tapi tak mati, hidup lagi. Jadi kita tanya kenapa tak mati? Sebab Allah nak bagi sesuatu untuk sampaikan pada orang lain. Jadi tuan-tuan, sebelum Allah bagi kita terus, pastikan kita tahu bisnes kita tu ada tak root dalam. Kalau tak ada, tanamkan root tu daripada awal. Betulkan vision, mission, values kita. Pastikan kita bergerak. Kalau kita mati hari ini pun, kita tak rasa kita kecewa. Sebab kita cukup bekal untuk akhirat apa yang kita dah buat. Kalau kita hidup lagi besok, perjalanan kita masih terus. Kena buat bisnes bila-bila. Sebab Nabi suka orang yang bisnes hebat. Nabi sangat gembira dengan orang yang kerja kuat. Nabi sangat gembira dengan orang yang kaya-raya tetapi dia membantu mengangkat agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih.
satu perkongsian yang sangat hebat. Saya dah bincang dengan kawan saya, dia minta Haji arrangekan bulan depan sesi dengan coach. Kita bawa staff-staff kita semua. Setuju ya semua? Boleh coach? Okey, terima kasih Cik. Terima kasih coach. Okay, kita dah terbatas dengan waktu Kalau ikut time yang diberi pada saya sejam, jadi kita dah terlebih daripada sejam. Jadi saya rasa ada apa-apa ke? Walaupun saya jadi 3 soalan, saya rasa satu soalan pun dah power. Okay. Sis, tadi ada tuan bersekuran dan saya announce kat sini lah. Sebenarnya banyak geran saya. Untuk maklumat, saya ada pejabat dekat Shah Alam Seksyen 11 EDC, Entrepreneur Development Community. Itu adalah peran yang kami tubuhkan untuk sosial punya program. Tingkat 5 dan tingkat 6 di bangunan kumpulan muara. Dulu bangunan tu nama dia bangunan UMNO Selangor. Jadi kita orang dipanggil untuk hidup dengan bangunan tu, kita tukar nama dia. Bukan tak suka dengan nama politik, tapi kita tak suka politik terlibat dalam bisnes. Sebab saya dilatih oleh Tan Sri Muhammad Yassin, bisnes tahu tepi. Tolong orang jangan tengok parti yang itu. So dekat situ bangunan kumpulan muara ada dekat situ tingkat 6, tingkat 5 adalah Entrepreneur Development Community. Kalau luar-luar daripada KL, Batlang yang nak perlukan pejabat, nak perlukan address, memang kita ada bilik-bilik disewa, ada bilik seminar, ada bilik meeting, ada semua kelengkapan co-working space dekat situ. Dan kita ada semua coach dan juga consultant yang perlukan bantuan. Sebab saya sendiri pun macam branding tadi, orang-orang tentang branding. Saya memang register brand untuk usahawan beratus daripada data buat brand dan semua benda kat situ. Dan pasal geran, kita juga ada ramai tim kita yang bantu sedikit untuk usahawan-usahawan untuk dana dan juga untuk any case. Saya sebenarnya dah jumpa besok dengan seorang itu dia punya bankruptcy. Kalau tempoh PKP tu, walaupun menteri kata tak bankrupt, masih lagi kena bankrupt. Dia pinjam dengan SME Bank. Saya rahsiakan apa kan, top gila dah, bulan top gila. Waktu naik gila-gila, dia buat pinjaman banyak, dia ambil kilang, dia beli mesin, macam-macam geran dia dapat, loan dia dapat. After 3 years after that, business jatuh dan bankruptcy sekarang. Saya tengah settlekan dia, saya berkandah pergi kat SME Bank untuk settlekan dia punya, dan tak lepas tu dia kena bankrupt dulu sekarang. So saya tengah structuring company balik supaya dia bangkit semula. Bankrupt dia jangan takut. Satu perkara bankrupt dia jangan takut. Sebab satu mamat yang presiden US pergi kali bankrupt kan. Ada masalah menjadi presiden lepas tu. Jadi satu stigma yang dalam majalah Social Business di setiap edition kita ada story orang bankrupt. Bacalah story dalam ni. Dan tidak sebut kata-kata lain. Dalam majalah Social Business setiap edition ada orang bankrupt yang kita masukkan untuk naikkan dia balik untuk bantu dia. So apa saya nak ceritakan sini, kita edisi itu Entrepreneur Development Community. Tuan-tuan ni pandai-pandai, hebat semua. Jadi kita sebenarnya untuk membantu komuniti usahawan. Siapa? Bukan government, bukan politik. Siapa? Kita. Yang Allah bagi pinjamkan ilmu-ilmu masing-masing, kehebatan masing-masing. So ini dah komuniti yang kena bantu komuniti lain. Bantu usahawan baru, bantu usahawan yang jatuh, bantu ibu tunggal, bantu yang student tengah belajar buat bisnes. Ini komuniti yang kena buat. So kalau si grant kat situ kita ada. Nak tanya apa berkenaan dengan grant, facilitation, semua insyaAllah boleh bantu. Sebab saya memang terlibat secara langsung dengan diorang. Walaupun saya sendiri pun tak pernah ambil. Sekarang baru pernah ambil. Sekarang kata posting Facebook saya, baru SME Bank datang jumpa saya baru submit orang. Dengan marah kita baru submit, dengan tekun kita baru submit. Ada banyak yang kita submit. Sebab apa? Sebab kita tengah expansion. Sebelum ni langsung saya tak pernah minta dengan diorang. Jadi siapa-siapa yang layak minta, boleh minta. For information tak ada travel zaman sekarang. Lain tak utama dulu. Sekarang ni kalau tak layak lah. Kan? Tak layak lah. Simple je. Dia kata susun balik company supaya company kita bankable kataannya. Banyak sumber-sumber untuk fund. Mana-mana yang perlukan untuk expansion, dia banyak agensi. Ada 100 agensi yang memberi bantuan kepada usahawan. Demi putra kasih. Jadi kalau kita tak ambil satu pun, rugilah. Dan jangan sombong hidup kita. Sebab kita bayar tax. Setiap sen yang kita makan, kita bayar tax pada government. So pergilah ambil balik dulu tax kita daripada geran-geran yang ada, daripada agensi-agensi yang bagi. Jangan sombong sangat. Memang ramai orang, aku hebat tak perlu bantuan. Tak. Duit kita balik. Ambillah untuk bantu orang lain. Bukan ambil untuk kita. Ambil bantu orang lain. Kembangkan bisnes
boleh ramai orang dapat tuju. Kembangkan bisnes, bagi peluang orang buka cawangan banyak. Dan saya juga adalah konsultan yang coach untuk franchise licensing di bawah Pernas. Dan ada beberapa company yang saya coach untuk pergi pada franchise dekat Malaysia. InsyaAllah tahun depan beberapa company akan dapat franchise license untuk kembangkan bisnes dia. So mana-mana yang ada peluang untuk pergi franchise, buatlah. Sebab ramai orang di luar sana yang nak buat bisnes tapi tak pandai. So bagilah peluang dia orang jadi businessman melalui franchise ataupun licensing yang tidak ada bisnes ni. Tolong mereka dengan duit government. Government bagi semua pinjaman kepada orang dan dia dapat bisnes awal-awal dan betul. So again saya terima kasih Ukhuwah, terima kasih sesi dengan saya dapat Ukhuwah dengan semua orang, saya dapat sampaikan walau satu ayat. Dan kalau ada benda-benda yang perlu saya bantu, insyaAllah boleh bantu. Dan bantulah, kita ada satu center dekat di sini. Kat sini pun kita hidupkan juga untuk platform bantu seramai mungkin. Sebab apa? Sebab bila kita bantu orang, Allah bantu kita. Kita bukan nak orang tu bantu kita balik, tetapi kita nak Allah bantu kita bila kita rasa kita susah. Bila masa kita senang itu orang, lepas kita susah, Allah akan tolong. Itu add on. Terima kasih. Okay. Alhamdulillah, satu kongsian yang baik, satu permulaan yang baik, ya. Jadi saya rasa apa tu dengan kehadiran dan semangat yang ditunjukkan, saya juga rasa nak bagi tips sikit lah, ya. Walaupun saya percaya semua dah ada vision dan mission company masing-masing, tapi saya nak bagi rangka dia hari ini. Supaya apa? Supaya kita mudah ingat dan dia mudah faham apa yang kita nak dalam mission kita ni, apa dia. Okay? Untuk yang singkatnya, ya, mission kita ni, kita ada 4 perkara, ya. Okay? Yang pertamanya kepakaran kita ataupun apa yang kita fokus. Itu yang pertama. Okay? Yang kita nak highlightkan supaya dia faham. Kalau dia jumpa dengan klien ke ataupun orang luar, dia boleh cerita kat dia supaya mission ni, company ni buat ini. Kepakaran dia apa? Itu satu. Yang kedua, keunikan kelainan kita berbanding dengan pesaing. Sebab bisnes yang sama, ya, apa yang lain ataupun yang uniknya tentang company kita berbanding dengan pesaing, yang tu yang kita nak jual. Kalau boleh treatkan dalam bentuk emosi supaya dia boleh faham dan dia boleh menjiwai dan dia boleh cakap pada siapa juga yang dia berjumpa. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa impact dia kepada pelanggan, ya, bila dia dapat perkhidmatan kita, produk kita, boleh tak dia mempengaruhi orang lain. So kalau melalui cerita ni sebenarnya dia menarik, dia menarik. Jadi supaya staff kita pun sama juga. Kalau tak ada cerita, nanti kita tanya mission, dia tak tahu, ya. Jadi betul kali ikut 4 step ni, mudah-mudahan apa pun yang dia bercerita, dia akan masuk 1 ke 2 ke 3. Dan yang keempatnya, kita kena tanya balik kenapa kita buat perniagaan ni dan kenapa dia berada dalam perniagaan kita. Maknanya kat sini kita nak jadikan syarikat kita sebagai platform, ya, untuk kita melatih seramai mungkin supaya ramai orang mendapat manfaat daripada syarikat kita, ya. Supaya apa? Supaya orang menjadi usahawan dalam syarikat kita ataupun untuk rakan-rakan kita, untuk sama-sama kita membantu. Daripada 4 perkara dalam mission kita ni, barulah kita pergi pada vision yang di atas. Maknanya matlamat kita, ya, yang akan datang, kita nak jadi apa, ya. Maknanya kita nak jadi market leader ke, kita nak jadi leading dalam kita punya industri. So kalau market leader, kita kena tahu kuasaan mana, kekuatan dia apa, keperluan dia apa. Kalau kita nak leading, siapa yang akan berada dalam kuasaan-kuasaan itu, supaya apa? Kita adalah nombor 1. InsyaAllah, saya percaya dengan adanya ilmu kita boleh berubah, ya. Sebab apa? Apa yang diajar oleh guru kita sebagai penutup, ya, saya nak kita sedikit ulang kaji apa yang saya faham, ya. Yang pertamanya dia kata kita nak bina structure. Kalau tidak kita nak berjaya tanpa structure, kita ibarat kata coach tadi, ya, kita akan alami banyak masalah, ya, sebab kita tak tahu apa yang kita buat. Jadi dalam structure ni, kalau kita tengokkan, kalau kita nak demonstratekan dia dalam bentuk diri kita, ya, diri kita ni, di kepala kita ni adalah strategi, maknanya founder, CEO, GM, dia duduk di atas. Sebab dia yang mengendalikan perniagaan kita, ya. Yang di kanan ni kita punya sale dengan marketing dengan sale kita. Marketing buat bagi orang nampak, sale buat duit. Okay. Yang di sebelah kiri kita
HR dengan finance, urus orang, urus duit. Ya, yang di kaki adalah operation dan juga customer service. Apa operation customer service tak akan jadi apa-apa dengan syarikat kita. Jadi kita bina yang tu daripada structure yang ada ni, kita bina dan kita jangan lupa dekat tengah dia tu ada hati. Ya, apa pun yang kita berbincang daripada tadi, ya, dia adalah soal hati. Ya, soal hati. Maknanya kalau staff tu berada dalam company kita juga yang berada dalam company tu, kita kena tengok diri kita macam mana, staff kita macam mana. Kalau sakit hati, jadi macam mana. Kadang-kadang popular sakit hati dengan staff pun sakit hati dengan popular. Betul? Jadi kalau siapa sakit hati, apa akan jadi dengan syarikat? Jadi bila kita faham yang ni, kita buangkan sakit hati, kita buangkan daripada kehidupan kita, insyaAllah. Sebab kita nak yang terbaik. Itu yang pertama. Kalau dia 50% dia kerja, tapi 50% ada ke tak ada kan lebih kurang macam tu je. Takkan hidup tak hidup, mati tak mati. Ya? Jadi masalah dia, masalah pada dia, masalah pada syarikat. Betul-betul? Nah, so yang kita nak bina di sini adalah 100%. Supaya apa? Kita senang. Bila semua 100% berada dalam syarikat kita, insyaAllah syarikat kita boleh jadi apa yang kita nak. Based pada kita punya mission. Okay? Daripada mission kita tu, bila kita buat syarikat, dah tentu untuk kita nak capai tu, dia akan jadi macam ni. Nak ke atas, nak ke bawah. Kita di tengah-tengah. Ya? Bila kita di tengah-tengah, apa jadi? Kita banyak masalah di belakang ke masalah ke depan. Ya? Jadi kata guru kita, dia kata ambil orang untuk buat yang ni, dan ambil orang untuk capai yang. Ya? Jangan semua benda kita buat sendiri. Betul? So, apa yang kita buat yang terakhir, ya, sebagai penutup, kita jadualkan dia. Mana kita jadualkan Isnin hingga Jumaat, ya, pukul 10 pagi, pukul 12, department mana yang kita nak apa tu? Yang kita nak meeting. Okey, yang petang 2 hingga 4 petang. 4 jam ni kalau kita buat tu, insya-Allah company kita akan berubah. Ya, sebab apa? Kita bukan buat meeting untuk semua orang. Ada waktu kita meeting untuk semua orang. Tapi dalam waktu hari-hari yang dah tetap tu, kita ikut di department. Sebab apa? Tugas kita sebagai founder untuk membantu, untuk membina karakter dalam department kita. Supaya apa? Kita tak terganggu dengan operation. Okay? Kalau kita ada ketenangan, dan kita akan solusikan apa masalah yang ada. Sebab kita kena pasti. Okay? Jadi kita jadualkan dia. InsyaAllah, ya. Harapan saya lah, ya. Harapan saya dengan perjumpaan ni, ya. Dengan apa yang ada, jika ada terkurang, ya, saya juga mohon dan maaf. Jadi saya tak kita sebenarnya di sisi ini dataran cahaya kita kuat. Tunjuk ini di dataran cahaya kita kuat. Maknanya kita ni nak bina satu tempat, ya, untuk kita kumpul. Tak ada lain. Untuk kita mencari sinar, cahaya. Ya, memang kalau kita duduk gelap, kita nak cahaya. Ya, cahaya ni kita akan dapat jika ada kita. Ya, kalau tidak kita teraba. Ya. Jadi bila ada kita tu, maknanya kita tak boleh seronok sendiri, ya, tak boleh ada sifat-sifat yang negatif dalam diri kita. Kita tanamkan ukhuwah, maknanya kita memerlukan orang lain. Dan alhamdulillah, insya-Allah dataran di sisi ini kita beri peluang untuk semua orang, ya, semua orang mendapat peluang. Terutamanya begini, saya dah nampak, ya, kat sini, okey, kita boleh buat beberapa buah syarikat yang kita boleh bawa staff kita mengikut department tadi. Ya, hari pertama mungkin 3 hari 2 malam ni kat sini. Ya, hari pertama mungkin kita founder yang akan bercerita ikut kepakaran department ni. Okey. So malam tu kita buat worksheet ke apa untuk founder, dan hari kedua kita akan tengok balik staff kita. Kita kat sini kita bagi staff kita juga naik worksheet. Macam contoh, kita ada 5 company kat sini, ya. Kalau HR kita boleh bariskan HR supaya diorang dapat berkongsi, ya. Saya cakap saya, insyaAllah bulan pertama, bulan kedua kita korbankan masa sikit 3 hari 2 malam. Kita jemput orang yang betul, untuk tium yang betul. InsyaAllah kita akan nampak perubahan pada staff kita. Saya yakin dan percaya, staff ni kalau kita bagi dia peluang, worksheet, apa salahnya apa tu, founder pula 3 hari 2 malam, layan dia orang, kita bakar-bakar, bagi dia orang makan, ya. Kat sini kita open, ya.
Jangan anggap macam kita pergi hotel ke kat mana ke, kat sini tak hotel, kat sini foto-foto je, kita boleh masak-masak sendiri. Kita ada facilities tu kita ada kat sini. So bukan apa, kita boleh menghargai staff kita, insyaAllah dia akan hargai kita dan kita akan sustain dan dia akan bersama dengan kita dengan mission dan vision kita yang jelas. Seperti apa yang Coach cakap tadi tu dan juga ahli-ahli dengan kita, kita tak nak stres. Kita stres sebab kita tak tahu. Sekarang ni kadang-kadang kita kata kita dah tahu. Betul kita dah tahu. Ataupun kita kata kita faham sebab kita belajar. Dan kita tinggi, sehingga kita besar. Kadang-kadang, tapi apa pun yang pada saya, yang ketiga yang kita kena buat. Bila kita buat, baru kita akan dapat result. Result itulah yang akan membuktikan yang kita tu tahu, faham, baru kita boleh buktikan, insyaAllah. Dan akhir kata, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada ahli pelayanan saya, yang berbahagia Tuan Azri, Tuan Arifin, Tuan Muhammad Fikri, Tuan Muhammad Riza dan Tuan Haji Coach Nur Luqman. InsyaAllah dengan akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.